Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada petang yang berbahagia ini, kita mengucapkan rasa syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah. Rasa syukur kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita pada petang ini diberikan keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sama-sama menambahkan pengetahuan kita tentang makhluk yang Allah telah ciptakan, yang ia mempunyai sayap, merupakan makhluk yang tidak pernah mengingkari segala perintah Allah, bahkan tidak pernah melakukan apa yang Allah larang, yang mana mereka ini sebenarnya adalah merujuk kepada para malaikat. InsyaAllah petang ini adalah siri yang terakhir, modul untuk mengenali makhluk yang bersayap. Hari ini merupakan kalau kita tengok pada rakaman ini adalah siri yang ke-25. Siri 25 ni merupakan siri akhir kita sama-sama pada petang ini menambahkan pengetahuan kita tentang para malaikat. InsyaAllah selepas Ramadan kita akan lihat mana lagi modul-modul yang perlu kita pelajari. Tajuk pada petang ini kita dapat mengikuti dengan baik, maka perlulah saya menunjukkan silibus ataupun topik-topik yang telah kita senaraikan pada siri yang pertama dahulu. Jadi untuk mengetahui senarai tajuk yang kita telah pelajari, jadi saya mohon dan sebaik tuan-tuan dan puan untuk melihat pada nota siri 1. Nota siri yang pertama kita lihat pada senarai kandungan. Siri 25 pada petang ini sebenarnya kita dah nak masuk kepada bab yang ke-9 dan juga bab yang ke-10. Bab yang ke-9 dan bab ke-10 ni dia berkaitan dengan doa para malaikat. Bab ke-8 adalah doa malaikat yang baik-baik kepada orang yang beriman. Kalau nombor 10 adalah doa laknat, doa keburukan oleh para malaikat kepada orang-orang yang layak untuk didoakan keburukan. Kedua-dua tajuk ni sebenarnya ada yang kita telah pun bincangkan pada siri yang ke-15 dan juga pada siri yang ke-21. Kalau tuan-tuan ada nota, masih ingat pada siri yang ke-15 dulu, kita ada membincangkan tentang bab, waktu kita bincang pada bab yang ke-5. Kalau kita masih ingat tak apa, nanti boleh tengok balik nota yang ada dikumpulkan. Waktu kita bincang bab yang ke-5 tempoh hari, pada siri yang ke-15, dalam siri ke-15 tu, waktu kita bincang perkara yang ke-8. Perkara yang ke-8 tu yang ketika tajuk ini. Saya tunjukkan pada perkara yang ke-15 kat sini. Di sini tajuk dia. Waktu kita menyampaikan ucapan salawat. Di sini.
waktu kita membincangkan tentang mendoakan orang-orang yang beriman, kita sebenarnya dah masukkan dah secara tak langsung beberapa topik yang berada pada bab ke-9 dengan bab ke-10. Okey, saya tunjukkan notanya. Okey, saya tunjukkan. Okey, nanti rujuk balik semula. Okey. Nampak tak nota yang saya paparkan bab yang ke-5 ni? Nampak atau tidak? Nampak Ustaz. Okey, sekejap ya, saya besarkan sikit lagi. Okey, ini notanya. Okey. Ini sebenarnya nota ni waktu kita berada bersama pada siri yang ke-15 dulu. Okey, kita tengok nombor 15. Okey, tengok nombor 15. Kita ulang balik untuk kita lihat kita pernah bincang ataupun tidak. Okey, kalau kita tengok dekat nombor 9 ni, mendoakan manusia untuk melakukan kebaikan. Ini pun dah termasuk satu topik daripada bab ke-9 tadi. Dia bab doa, malaikat mendoakan. Okey, kita lihat kepada perincian dia nombor 15. Okey, dekat sini. Di sini. Okey, jumpa tak yang ni? Muka surat nombor 8. Okey, muka surat nombor 8. Okey. Waktu kita belajar perkara yang ke-15, pada siri yang ke-15 dulu, tajuknya bersalawat kepada orang yang beriman. Okey, bersalawat maknanya malaikat ni, mereka ni ada bersalawat kepada orang yang beriman. Okey, maksud bersalawat telah kita terangkan, salah satu maksudnya adalah mendoakan orang beriman. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ada tajuk contoh-contoh amalan yang mendapat salawat daripada para malaikat. Di sini kita dah tunjukkan dah beberapa doa. Sebenarnya pada bilangan ke-15 ni, sebenarnya kita sudah ambil beberapa tajuk pada bab yang ke-9. Ini adalah doa-doa baik daripada para malaikat. Doa malaikat ni sebenarnya ia berada dalam istilah salawat. Para malaikat mereka bersalawat kepada orang yang beriman. Bersalawat kepada orang yang beriman ini maknanya adalah mendoakan orang beriman. Mendoakan yang baik-baik kepada orang beriman. Apa doanya kepada siapa? Kita telah senaraikan. A, yang mengajar kebaikan kepada orang lain. B, mendoakan orang yang menunggu waktu salat. Lepas tu yang ketiga, orang yang salat di saf yang pertama. Lepas tu keempat, orang yang mengisi saf yang kosong. Lepas tu kita ada cerita tentang yang berikutnya, orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Lepas tu, orang yang menziarahi orang yang sakit. Lepas tu, apa lagi kita dah belajar? Orang yang bersahur ketika berpuasa. Lepas tu, apa lagi kita belajar? Okay, tak ada kan? Okay. Cuba kita tengok silibus kita, senarai kandungan kita. Okay, sekejap. Kita tengok senarai kandungan yang kita dah belajar. Okay, saya nak pergi kepada nota ini. Okay, nampak tak? Saya paparkan nota senarai kandungan ni. Nampak kan? Okay. Nampak Ustaz. Okay. Cuba kita tengok. Kita buat silang rujuk yang kita dah belajar pada siri yang ke-15 sebelum ini dengan kandungan pada bab ke-9. Okey. Doa orang yang tidur dan akan bersuci ni, ini belum belajar lagi. Ini insya-Allah kita akan pelajari petang ni. Orang yang menunggu waktu salat, kita dah belajar. Ya, dah belajar dah, jadi kita padam. Kita akan bincangkan. Mendoakan orang yang berada di saf pertama pun kita dah bincangkan. Alhamdulillah. Orang yang berada di saf sebelah kanan, yang ni kita akan bincangkan pada petang ini. Okay. Orang yang menyambung saf, mengisi saf kosong tu, kita dah belajar. Orang yang mengaminkan suratul Fatihah, ini petang ni kita akan belajar.
Orang yang mengerjakan solat subuh dan solat asar berjamaah ni, yang ini dia bukan doa malaikat ni. Ini adalah penyaksian malaikat. Yang ni kita akan tinggalkan. Ni kita tidak akan bincangkan. Okay. Kita terus pergi kepada ni. Orang yang bersolawat kepada Nabi SAW telah kita pelajari. Orang yang mendoakan saudaranya yang lain, alhamdulillah kita pun telah pelajari. Orang yang mengeluarkan infak, ini pun kita telah pelajari. Yang kita kata tadi, kita kata pada perkara yang ke-8, orang melakukan kebaikan tu infak. Yang malaikat doa pagi-pagi tu, dia doa, ya Allah tambahkan rezekinya. Pun sebenarnya kita dah belajar. Okay. Orang yang makan sahur, yang dia bersahur, kalau dia puasa dia bersahur, alhamdulillah kita dah belajar. Okey, orang yang makanannya dimakan oleh orang sedangkan dia berpuasa, yang ini kita kerana ini sebenarnya ada maklumat yang lain, so saya akan tinggalkan. Okey, orang yang menzahiri orang sakit, ini kita dah belajar. Orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang mengajarkan kebaikan, insya-Allah kita cuba lihat pada petang ni. Orang yang beriman, bertaubat dan mengikut jalan Allah. Ini kita akan bincangkan pada petang ini. Imam bagi para rasul. Yang ini kita tak bincangkan. Ini pun sebenarnya saya pun tak pasti kenapa saya letakkan tajuknya di sini. Mohon maaf ya. Okey, yang ini kita tinggalkan. Okey, kejap. Yang ini kita tinggalkan. So ada berapa? Tinggal lagi bab dia. Dah tak banyak dah. Okey, so kita akan belajar yang ni. Yang saya hijaukan di bawahnya underline tu. 1, 2, okay, 3, 4, 5. Kita akan belajar yang 5 perkara. Okey, jelas tuan-puan? Maknanya setelah kita belajar 5 ni, maknanya kita tamatlah bab yang ke-9. Sebab tu saya kata petang ni boleh jadi siri yang akhir. Alhamdulillah. Okay. Jadi saya tunjukkan nota. Nota ni saya tak beri lagi. Tetapi nota ni sebenarnya tuan-tuan dah pernah ikuti dalam kelas-kelas yang dalam kelas Fadail A'mal, yang anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin, pernah kita bentangkan tajuk ni. Dalam kitab Ridhus Salih pun ada kala kita bentangkan tajuk ni. Doa golongan yang didoakan oleh para malaikat. Ni kita kata fungsi para malaikat ini, mereka ini juga ada yang berfungsi mendoakan orang yang beriman. Jadi siapa dia? Okey. Yang ini kita ambil yang beriman, bertaubat dan mengikuti jalan Allah. Kita ambil tengok ayat. Yang kita rujuk ayat dalam surah Ghafir, ya, ayat nombor 7. Muka surat 467 ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yahmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa 'ilma faghfir lilladzi. Dekat sini kita dapati apa doa para malaikat. Okey, malaikat mendoakan pertama siapa? Malaikat kata, Allah kata wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Lepas tu malaikat doa lagi dengan doa dapat rahmat, doa dapat keampunan ni. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka. Kita tengok terjemahan dia. Nak lebih jelas lagi, kita tengok terjemahannya. Okay. Allah mengatakan, para malaikat yang memikul arash. Okay, ini kita telah terangkan sebelum ini. Siapa tu berapa jumlah para malaikat yang memikul arash? Okay. Para malaikat yang memikul arash Allah. Dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arash Allah itu. Mereka buat apa? Mereka sentiasa bertasbih, memuji Tuhan mereka. Okay, kita dapat belajar malaikat-malaikat yang sedang memikul arash. Malaikat yang duduk di sekitar arash ini. Mereka sebenarnya sedang buat apa sekarang? Mereka sedang bertasbih, memuji Tuhan mereka. Bayangkan.
memuji Tuhan setiap ketika. Lepas tu mereka beriman kepada Allah serta mereka meminta ampun. Meminta ampun ni lah kita katakan dia doa. Mereka memohon keampunan. Maknanya para malaikat mendoakan. Malaikat berdoa. Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Jadi jawapan dia, siapa yang layak mendapat doa orang yang beriman, doa para malaikat, iaitu orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman ini, mereka selalu mendapat doa keampunan yang diminta oleh para malaikat. Malaikat yang mana ni? Malaikat yang pikul arash. Malaikat yang keliling arash tu. Mereka selalu minta kepada Allah, ampunkanlah ya Allah, berilah pengampunan kepada orang yang beriman. Sebab itu, kita telah bincangkan, kalau siapa yang ikuti pada kelas pagi tadi dan di sebelum ni kita pernah bincangkan macam mana nak jadi, macam mana rukun iman tu yang sebenar-benarnya. Itu kita kena tahu. Kita tak nak kita kata kita beriman tapi kita belum sempurna beriman. Macam mana beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada para malaikat, beriman. Jadi moga-moga kita yang usaha nak fahamkan cerita malaikat ni kerana kita nak menambahkan keimanan kita kepada Allah, maka para malaikat akan mendoakan supaya ampunkanlah orang itu ya Allah. Kerana dia itu beriman. Beriman dia kepada engkau, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada kita-kita. Okey, disebut pada orang beriman. Okey, cara mereka minta keampunan ni, mereka mengatakan lagi, okey, doa dia yang lain juga. Okey, mereka kata apa? Okey, mereka juga ni minta juga keampunan kepada siapa lagi? Dia kata, berilah keampunan kepada siapa? Pihak yang kedua adalah orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni, para malaikat sebenarnya pun meminta keampunan kepada Allah. Berilah ampun kepada orang yang bertaubat, ya Allah. Okay. Yang ketiga, siapa dia yang malaikat doakan? Adalah orang yang menurut jalanmu. Orang yang ikut siratal mustaqim. Tapi mesti benar-benar ikut jalan yang lurus. So saya padam sekejap. Kita nak nampakkan lagi. Okey, tuan-tuan catat dekat 3 manusia ni, siapa dia? Orang yang beriman, ni nombor 1. Nombor 2 siapa? Orang yang bertaubat. Okey, nombor 2. Nombor 3 siapa? Nombor 3 adalah orang yang menurut jalanmu. Ikut benar-benar jalan yang diikuti oleh para rasul, oleh para anbiya, para siddiqin wa syuhada wa salihin. So malaikat-malaikat di langit doakan. Tapi bukan doa keampunan je. Mereka minta keampunan, dalam masa yang sama doa mereka kedua apa tahu? Ni doa mereka kedua. Mereka kata, jagalah mereka ya Allah, peliharalah mereka ya Allah daripada apa? Daripada api neraka. Ini doa mereka yang kedua. Ada 2 doa mereka. Jadi mereka bukan sekadar minta ampun, mereka juga minta peliharalah mereka ni ya Allah. Mereka siapa? Yang beriman, yang bertaubat, yang mengikut jalanmu ya Allah. Peliharalah mereka daripada azab neraka jahim. Kita tak sedar sebenarnya ada pihak lain yang mendoakan orang beriman. Siapa dia? Iaitu para malaikat. Bukan malaikat yang calang-calang ya. Tu malaikat yang memikul arash. Malaikat yang duduk di sekeliling arash Allah Azza wa Jalla. Sebab tu penting sangat kita memahami tajuk tentang malaikat. Kerana para malaikat ni wujud. Mereka ni mendoakan, moga-moga kita termasuklah salah seorang daripada doa-doa keampunan malaikat
Dan moga-moga kita termasuk salah seorang yang dipelihara oleh Allah daripada azab api neraka hasil doa para malaikat. Okay, jadi kita dah dapat dah ayat ni. So ayat ni yang saya bentangkan ni, kita telah menyelesaikan satu perkara di antara doa para malaikat. Okey. Kita tengok topik yang berikutnya. Tidur dalam keadaan yang bersuci. Maknanya berwudu. Tidur dalam keadaan kita bersuci. Tak sia-sia kita mengambil wudu kalau sebelum kita tidur. Tak sia-sia sebenarnya. Kita nak tidur tak dengan malaikat? Jawapannya iya kan. Siapa tak nak tidur dengan malaikat? Dekat situ juga ada syaitan. Syaitan akan tidur, akan ganggu orang beriman. Tapi di sisi kita ada malaikat. Macam mana nak dapat tidur bersama dengan para malaikat? Jawapannya adalah tidur dalam keadaan suci. Tapi kita nak cerita tentang doa malaikat. Bukan nak tidur dengan malaikat. Tapi didapat sekali. Kita lihat hadis dia. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dan juga hadis riwayat Al-Imam Al-Tabrani. Para ulama hadis sebenarnya mereka berbeza pandangan dari sudut hadis ni. Tapi saya mengambil pendapat ulama hadis yang mengatakan hadis ni sebenarnya adalah hasan. Hasan li ghairihi. Dia bukan hadis dhaif. Okey, yang mana sabda Nabi SAW, tahiru hadhil ajsada. Sucikanlah badan-badan kamu. Ini dia panggil, sucikanlah badan-badan kamu. Tahharakumullah. Semoga Allah pun akan mensucikan kamu. Kenapa kena bersuci badan-badan kita? Kerana tidak ada seorang hamba pun yabitu tahiran, yang dia tidur di malam hari dalam keadaan dia bersuci. Maksudnya dia berwudu. Melainkan bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Melainkan ada satu malaikat akan bersamanya dalam syiarnya, maknanya di dalam bajunya. Sebab syiar ni maksudnya saubun. Bersama dengan malaikat. Kalau kita selimut tu tengok macam tak ada siapa, oh punya ada malaikat. Dan apa lagi kata Nabi SAW? La yanqalibu sa'atan minal lail. Dan tidaklah pula setiap saat ketika dia membolak balik badannya, kan? Dia pusing kanan, kadang dia pusing kiri. Melainkan ada malaikat yang akan mengucapkan. Inilah doa malaikat tu. Allahumma ghfir li 'abdika. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Dapat doa pengampunan malaikat. Kenapa? Fa innahu bata tahiran. Kerana sesungguhnya dia ni tidur dalam keadaan suci. Inilah dalil yang menunjukkan bahawa adanya doa para malaikat bagi orang yang bersuci. Ini doa dia. Ya Allah, ampunkanlah hamba-Mu ni. Ini doa malaikat. Allahumma ghfir li'ibadika. Ampunkanlah hamba-Mu ini. Sebab apa? Sebab dia berada dalam keadaan dia tidur berwudu. Kenapa tidur berwudu ini sangat dituntut? Sangat dituntut. Saya nak tunjukkan tuan-tuan nota lain, tapi nota lain ni saya ambil dalam artikel ini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Minta tolong tutup video Puan Ain, ternampak aurat lah, dia terbuka video Puan Ain. Oh, saya tak nampak. Okey. Dia dah tutup dah. Oh iya Kak. Tapi rasa dekat live tak nampak tu rasanya.
Dekat apa Dekat. dekat Facebook tak nampak lah dia dah dalam okey kita dah tutup dah point. Okey dah. Okey, terima kasih Kak Duk ingatkan tu. Oh, saya tak perasan dekat ruangan chat. Mohon maaf Sana. Mohon maaf. Betul, hati-hati ya. Hati-hati. Tak apa. Kadang-kadang kita tak perasan. Okey, tak apa. Mohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Okey. Kita nampak tak artikel yang saya bentangkan tajuk anjuran berwuduk sebelum tidur ni? Nampak tak artikel ni? Nampak Ustaz. Okey, ambil artikel ni nanti. Okey, boleh lihat artikel ni berwuduk. Okey. Dalam artikel ni memang dia bawa hadis lain yang mengatakan Nabi ni pesan kepada kita ya dalam hadis riwayat Bukhari. Mana Nabi kata, Nabi SAW bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salah." Apabila kamu datang ke tempat pembaringan, hendaklah kamu berwuduk seperti kamu berwuduknya salat. Maksudnya berwuduk macam kita nak wuduk salat. Lepas tu berbaring di atas lambung kanan. Lepas tu doalah, ada doa-doa dia. Okey. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya berwuduk sebelum tidur? Ini ada jawapan dia. Okey, dalam kitab Ikmal Al-Mu'lim, Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah berkata, terdapat 3 sunnah dalam berwuduk. Salah satunya wuduk untuk tidur kerana apa? Kenapa sunnah dia pertama, kenapa tidur akan berwuduk? Yang pertama, kerana dibimbangi Allah Ta'ala mematikan tanpa dalam keadaan kita taharah. Yang kedua, apabila kita berwuduk ni, kita boleh jauh daripada permainan syaitan dalam mimpi. Ini alasan yang kedua. Okey, yang ketiga, apabila kita berwuduk ini, moga-moga kalau kita dah tak bangun dah, memang malam tu kita tidur, kita meninggal, biarlah akhir amalannya itu adalah dalam keadaan dia taharah dan zikrullah. Sebab kita pun belajarkan berwuduk tu boleh apa? Boleh menghapuskan dosa-dosa. 3 alasan, 3 hikmah mengapa berwuduk sebelum tidur itu dituntut untuk kita melakukannya. Okey. Tapi yang kita belajar tadi kita nak kaitkan dengan doa para malaikat, doa daripada malaikat yang berdoakan dapat keampunan. Okey, nanti boleh ambil artikel tu, print, lepas tu baca. Okey, jadi kita nak pergi kepada maklumat yang berikutnya. Okey. Ustaz, apa Ya. apa ni? Alamak. Apa minta maaf Ustaz. Apa ni? Aduh, nak cakap. Apa dia? Hadis yang malaikat tidur dengan kita tadi tu, dia punya apa? Dia punya standard dia apa tadi Ustaz? Dia Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni maksud dia dia di atas sikit daripada lemah. Maksudnya dia bukan hadis yang lemah lah. Tidak lemah Ustaz ya. Okey. Sebab bila baca bila baca hadis tu macam sangat bagus Ustaz. Okey ya. Ya. Ada para ulama hadis mengatakan sanad hadis ni jayyid, macam Ibnu Hajar Asqalani. Sanad dia jayyid. Sebab apa saya paparkan hadis yang artikel tadi daripada Berjata Mufti tadi? Sebab ada hadis sahih riwayat Bukhari, memang Nabi suruh kita berwuduk. Ya. Sebab itu kalau kita nak kuatkan hadis, kalau kita rasa hadis ni macam mana, hadis ni lemah ke hadis ni kan, jadi kita kena ambil dulu hadis sahih dulu. Jadi hadis sahih memang sebut, memang tuntutan berwuduk itu ada. Hadis sahih itu seperti solat. Jadi apabila ada hadis yang seperti ini, maka memang ada amalan itu berwuduk sebelum tidur. Tapi Ustaz, katanya malaikat tidur di dalam baju tu agak macam pelik pula sikit Ustaz. Tak, dia tak jadi pelik apa. Dia tidur bersama dengan orang yang beriman. Tapi dalam bajunya tu macam
Ialah maksudnya tidur bersamanya pada dalam baju-bajunya. Ya, kita nak pelik apa? Sebab Ya. ketika mana kita dalam rahim ibu pun malaikat masuk dalam rahim ibu. Ya kan? Ya, malaikat ya. Bagus sangat saya rasa baca ni. Okey Ustaz, terima Ya. kasih. Okey. Jadi ini adalah amalan yang berikutnya dapat doa pada malaikat. Okey. Sekarang kita masuk kepada yang salat di saf sebelah kanan. Okey. Maksud dia kalau kita nak buat saf bersama imam, maka mesti diisi kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Jangan semua pergi kanan, langsung tak ada kiri pun tak boleh. Tapi diisi juga kanan, lepas tu kiri. Jadi saf sebelah kanan ni, kita pun sedia maklumkan sunnah Nabi SAW, apa-apa pun perkara baik dimulakan dengan kanan. Termasuk buat saf. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, para ulama mengatakan sanadnya adalah jayyid. Bahawasanya sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Bersalawat maksudnya mendoakan bagi orang-orang yang berada di saf-saf sebelah kanan. Okay. Jadi ambil peluang kalau dapat datang awal, duduklah di sebelah kanan. Jelas tentang hadis ni. Cuma hadis ni ingin saya tekankan menjadi perselisihan sebenarnya di kalangan para ulama hadis. Ada sebahagian ulama ada di kalangan ulama hadis kata hadis ni hadis lemah yang duduk saf di sebelah kanan ni. Ada pula ulama hadis kata tak, hadis ni dia hasan. Wallahu ta'ala a'lam, kan. Berada di saf, buat satu memang ada hadis yang sahih. Cuma pengkhususan sebelah kanan ni hadis seperti riwayat Abu Daud inilah yang ada perbincangan di kalangan ulama hadis. Okay. Itu yang ketiga kan. Okay, kita pergi yang berikutnya adalah doa malaikat kepada orang yang menyebut amin selepas dia selesai membaca suratul Al-Fatihah. Ini kita sedia maklum sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, apabila imam telah berkata amin, maka hendaklah kamu juga berkata amin. Sesungguhnya sesiapa yang bersamanya dengan aminnya, doanya amin para malaikat, maka dia akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu. Okey, maksud dia begini. Maksud dia, doa malaikat ini, malaikat mendoakan juga apabila kita menyebut selepas kita baca Fatihah, maka malaikat yang ada di seketika itu mereka juga akan mengucapkan amin. Maknanya malaikat mendoakan juga, mustajabkanlah. Ya Allah, doa siapa? Doa orang beriman tu. Dan apabila kita juga menyebut amin, sama dengan aminnya malaikat itu, kita dapat kelebihan yang lain, diampunkan dosa kita, dosa-dosa kita yang kecil yang telah lalu, yang pernah kita lakukan. Kini amin. Cuma orang perempuan, jemaah perempuan, kalau bersama dengan imam lelaki, maka kenalah dijaga suaranya. Tapi kalau bersama-sama perempuan, bagaimana konsepnya? Jadi sebut amin tu, jangan lupa. Okey. Jadi kita pergi kepada yang berikutnya, mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Tajuk ni pun dah berulang kali kita jumpa. Ini juga termasuk dalam waktu doa mustajab, ini juga termasuk dalam doa para malaikat. Okey. Kita baca terjemahan dia. Sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang tidak berada di dekatnya, tidak berada hampiran dengannya, doanya akan dikabulkan. Selama mana dia mendoakan saudaranya itu kebaikan, di kepalanya akan ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan doa itu.
rupa-rupanya kita bukan doa bersendirian tau. Ada rupanya malaikat pun doakan dengan kita bersama-sama. Kita doakan kawan baik kita dulu, masa dekat pejabat dulu, kan? Dah mana apa cerita dia, kita pun tak dengar khabar, tapi kita doakan dia. Maka ada malaikat duduk dekat kepala kita, dia pun aminkan doa kita. Dia tolong doakan supaya doa kita tu Allah kabulkan. Dia kata amin. Contohnya kita kata ya Allah ya Rahman, Engkau rahmatilah sahabatku tu ya Allah. Engkau berilah kepada dia kelapangan dada dia. Semoga dia bersabar ya Allah. Berilah dia rasa sabar ya Allah. Seperti sabarnya Nabi Yaqub. Dia sedang dilanda musibah ya Allah. Contoh. So malaikat amin. Dia kata amin. Lepas tu malaikat tu juga akan katakan kepada kita, engkau pun dapat doa yang sama. Maknanya malaikat kata kamu juga mendapat perkara yang sama. Maknanya malaikat pun mendoakan. Kalau kita doa kawan kita tadi tu supaya dilapangkan dada, maka malaikat pun akan doakan untuk kita. Engkau pun akan mendapat lapang dada ya Allah, lapangkanlah dada dia ya Allah, seperti mana dia mendoakan saudara. Sebab tu tak rugi kalau kita mendoakan orang lain dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah. Kerana kita akan dapat doa daripada para malaikat. Tapi kalau kita tak doakan untuk orang lain, maka terlepaslah kita peluang malaikat mendoakan kita seperti apa yang kita minta. Kalau kita minta panjang-panjanglah. Minta banyak-banyaklah. Okay, hadis riwayat Muslim. Tapi doa kebaikan lah. Bukan doa keburukan. Kalau doa keburukan, of course lah malaikat takkan aminkan. Okay. Kita terus pergi kepada yang berikutnya, menginfakkan harta. Ni walaupun sudah sebut dan diulang, tapi kita ulang sekali lagi untuk yang baik tu. Jadi kalau ada orang berpagi-pagi kan, dia lalu mula siang hari dia menginfakkan harta dia. Maka Allah ada malaikat yang Allah hantar, 2 malaikat. Satu malaikat yang doakan kebaikan. Dia akan kata apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tolong orang, kita tak payah minta didoakan kita. Kan setengahnya ada juga orang yang kata, terima kasih puan kerana tolong saya tak mampu nak balas. Kan? Ada setengah orang dia kata, tak apa, saya tak perlu balas apa-apa. Cuma kalau boleh doakanlah saya. Kalau boleh kita tak nak macam tu. Kita pun tak nak minta doa apa kita tak nak. Bukan kita sombong, sebab kalau kita minta didoakan kita seperti ada balasan yang kita minta. Tapi kita jangan bimbang. Ada malaikat yang akan doakan kita. Terinfak saja, tekan je online tu, share, successful. Maka malaikat akan kata, ya Allah, berilah ganti kepada dia bagi orang yang berinfak. Bahagia tak hidup kita kalau setiap hari kita didoakan oleh para malaikat. Nak tidur malam tadi, malaikat doakan kita dapat keampunan kerana kita berwudu. Bangun malam, pas solat malam tu, teringat dekat siapa? Teringat dekat kak kita kan. Kita berdoakan dia. Dapat doa malaikat lagi. Apa lagi? Pagi tu, pas solat subuh ke, kan dia mulakan hari dia dengan dia bersedekah. Dapat doa malaikat. Lepas tu, satgi dah pukul 10, satgi dia tahu ada kawan dia sakit tu. Dia pun pergi ziarah sekejap. Allah hantar 70,000 malaikat doakan dia sampai ke waktu petang. Maknanya setiap hari kita boleh dapat doa-doa malaikat berpurupanya. Bahagia hidup kita kalau kita ada orang doakan kita. Kita suka kan kalau ada orang doakan kita. Tapi yang doakan ni bukan orang biasa. Dia adalah malaikat. Sebab tu penting belajar. Bila kita belajar, kita ketahui, kita rasa diri kita ni sentiasa ada malaikat.
Selama ni kita duk ingat macam malaikat nak mati dia datang. Malaikat nak apa? Malaikat bagi rezeki baru dihantar. Tak, sebenarnya malaikat-malaikat Allah ni ada yang pelbagai tugasan mereka. Bayangkan malaikat yang sedang pikul arash tu. Mereka doakan orang yang berusaha nak ikut sunnah Nabi. Nak ikut jalan macam Nabi ni. Dapat doa keampunan, dapat doa, ya Allah, mereka yang cuba nak ikut sunnah Nabi SAW ni, ya Allah, kau peliharalah mereka daripada azab api neraka. Sebab tu sangat penting belajar tajuk malam malaikat. Kita dapat rasa kewujudan malaikat tu berbeza dengan kita yang tak mendalami tajuk ni sebenarnya. Dia kalau benda kita tak tahu, pasti kita tak akan dapat rasa. Itu je lah jawapan dia. Lagi banyak kita tahu, lagi banyak senang untuk kita dapat rasa. Kita dapat menambahkan keyakinan kita. Okay, jadi ini amalan doakan orang lain. Okay, dah habis dah? Oh, dah habis dah. Di doa lain. Kejap. Saya nak tunjukkan yang silibus yang kita belajar tu. Okay, yang kita dah belajar silibus. Okay, jadi tadi kita dah belajar kan? Tidur dalam keadaan suci. Pada desah sebelah kanan. Mengambil kalau baca Fatihah. Orang yang mengajarkan kebaikan ni, dia ada doa, dia ada hadis pasal ilmu. Cuma saya tak dapat nak kongsikan hadis tu. Okey, jadi kalau kita tengok pada tajuk ni, dah habislah. Cuma doa orang yang mengajarkan kebaikan. Saya tak ingat hadis tu. Siapa ingat? Siapa boleh kongsikan? Kalau mengajar ilmu tu. Nanti saya semak balik yang ni ya. Dia akan datang. Jadi kalau kita ikut, kita dah belajar dah ni. Bab 9 ni tamat dah. Jadi kita nak pergi kepada bab yang ke-10. Okay, bab nombor 10 ni, kita tengok macam banyak lagi ni. Okay, mudah je. Okay, tuan-tuan tengok nota ni. Ini nota siri yang ke-21. Okay, nampak tak nota bab 5 ni? Saya moga-moga tuan-tuan dapat ikuti ya, daripada satu siri ke satu siri ni. Tengok waktu kita bincang ni bukan bab 5 ni, bab 6 sebenarnya. Hubungan malaikat dengan orang kafir, dengan orang fasik ni. Okay, ini sebenarnya adalah bab yang ke-6. Tidak sebut tempoh hari supaya ubah. Bukan ke-5, dia adalah bab yang ke-6. Okay. Cuba kita lihat pada tajuk ni, yang ketiga. Melaknat orang kafir ni sebenarnya adalah mendoakan dengan doa laknat. Laknat ni maksudnya mendoakan orang itu jauhi rahmat. Ya Allah, kalau boleh tak naklah ada malaikat-malaikat doakan kita supaya jauh dari rahmat Allah. Sedangkan kita sangat memerlukan rahmat dari Allah. Kalau bukan kerana rahmat Allah dah, berat kita nak buat kebaikan. Jadi elakkan kita daripada termasuk orang yang didoakan laknat oleh para malaikat. Siapa dia? Antaranya orang yang memang dia dalam keadaan kafir, hidupnya mati dalam keadaan kafir. Ini telah kita terangkan pada siri yang ke-21. Okay. Kemudian, mana-mana wanita, isteri yang menolak kehendak suaminya, kemahuan suaminya untuk melakukan hubungan badan, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Okey, kemudian orang yang mengacah, yang buat mengarahkan benda-benda yang tajam, dia cuba acah-acah dengan besi tajam ke pisau ke, dia ingat gurau-gurau pun tak boleh termasuk dalam laknat malaikat. Kemudian kita bincangkan yang tempoh hari ada lagi melaknat orang yang mencela para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam, melaknat orang yang menghalangi hukum qisas itu dijalankan, melaknat orang yang melindungi para pelaku kemungkaran. Okey, tambah-tambah lagi dekat tanah haram. Kemudian melaknat orang yang menyandarkan, yang memalsukan nasab keturunan dia. Dia sandarkan anak angkat kepada dia, ataupun anak tu tak mengaku bapa dia betul, diletakkan bin bapa dia bukan darah daging dia, dia termasuk mendapat laknat para malaikat.
Ni doa lah, doa keburukan para malaikat. Okey. Berdasarkan siri yang ke-21 pada nota yang saya paparkan ini, jadi kita tengoklah perkara yang kita dah belajar. Okey, jadi kita tengok dekat mana nota tadi. Okey, kita tengok dekat nota ni. Nota yang ini. Okey, kita tengok bab nombor 10 ya. Okey. Dalam senarai kandungan ni, kita tengok. Orang yang mencela mencaci para sahabat, dah belajar ke belum? Sudah. Okey, selesai. Orang yang melakukan kemungkaran di kota Mekah, dah. Kita dah belajar dah. Orang yang menzalimi penduduk Mekah, ni termasuk yang tadi tu, membiarkan menolong orang yang menzalim, buat zalim tadi tu. Ni kita dah belajar. Okey. Oh, sekejap. Okey, kejap. Nanti saya baca hadis tu. Okey, kemudian orang yang menisbahkan diri kepada seseorang selain bapa dia kan. Ini pun kita dah belajar. Orang yang membatalkan jaminan ni, dan insya-Allah lagi kita rujuk tengok. Kemudian orang yang bakhil. Orang bakhil tadi kita dah belajar tadi hadis tu. Hadis yang malaikat, ada Allah hantar 2 malaikat setiap hari. Kalau dia bakhil, malaikat tu akan doakan supaya Allah binasakan harta dia. Okey. Ni doa orang yang tidak diampuni dosa sepanjang bulan Ramadan, ni kita akan belajar. Sekejap lagi, orang yang tidak bakti pada orang tua, kita akan belajar. Orang yang tidak bersalat Nabi pun kita akan belajar sekejap lagi. Orang yang mengacukan senjata tajam, ni kita dah belajar. Alhamdulillah. Menghalau hukum qisas tu, kita dah belajar. Mengajak isteri, nolak isteri, kita dah belajar. Orang yang mati keadaan kafir pun kita dah belajar. Jadi tinggal lagi berapa ni? Tinggal lagi 4. Cuba cari maklumat hadis tentang doa malaikat keburukan kepada orang membatalkan jaminan. Okay. Jadi kita bincang dulu yang mana kita nak bincang dulu ni? Kita bincang yang ni dulu. Kita bincang 3 ni. Orang yang tak diampuni dosa, orang yang tidak berbakti pada orang tua, orang yang tidak berselawat, kata Nabi SAW. Okey, tuan-tuan. Kisah dia mudah je. Okey, 3 perkara ni sebenarnya kita pernah dengar tak hadis yang Nabi naik mimbar, yang mimbar Nabi ni dia ada 3 tangga. Nabi naik ke satu tangga mimbar yang pertama, Nabi kata amin. Okay. Nabi naik pada tangga mimbar yang kedua, Nabi kata amin. Naik pada tangga yang ketiga mimbar tu, Nabi kata amin. Maksudnya ada 3 kali Nabi mengaminkan bacaan doa. Nabi mengaminkan doa siapa? Nabi mengaminkan doa malaikat. Doa malaikat, yang dalam doa malaikat tu setiap tangga tu ada 3 perkara. 3 ni lah. Yang ni. Yang ni. Yang ini, yang ini, yang ini. Okey. Maksudnya begini. Selepas Nabi turun daripada mimbar, para sahabat bertanya, kenapa engkau ya Rasulullah ketika naik pada setiap tangga mimbar engkau doakan, kau sebut amin, amin, amin. Nabi kata sebenarnya tadi ada malaikat yang mendoakan, Jibril yang mendoakan siapa-siapa yang apabila dia masuk bulan Ramadan, dia tak ambil peluang nak bertaubat, dia tak dapat keampunan Allah. Nabi kata orang itu sebenarnya berada di dalam kebinasaan. Malaikat yang doakan. Jadi Nabi ni amin. Nabi kata amin. Nabi doakan doa malaikat yang kata siapa-siapa yang masuk bulan Ramadan dia tak dapat pengampunan Allah, dia akan berada dalam keadaan gharima anfuhu. Binasalah dia. Rugilah dia. Okey. Doa kerugian yang kedua, kebinasaan yang kedua, bagi siapa-siapa yang Nabi kata dia ada ibu dia ataupun dia ada bapanya ataupun salah seorang daripadanya, dia tak boleh guna mak dan ayah dia masuk ke dalam syurga. Maksudnya dia tak ambil kesempatan untuk jadikan ibu dan ayah dia boleh masuk syurga. Nabi doa, malaikat mendoakan
doakan kebinasaan kepada orang tu. Nabi SAW mengaminkan doa tu. Dan yang ketiga, para malaikat mengatakan binasalah. Siapa-siapa rugilah dia, siapa-siapa yang apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, mereka tidak bersalawat untuk engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun doakan. Nabi kata amin, perkenankanlah. Okey, faham tak hadis tu? Pernah dengar tak hadis tu? Hadis Nabi menaik tangga mimbar. Okey. Pernah. So kalau kita dah pernah dengar, itulah dalil dia. Jadi kita dah habis dah 3 tajuk ni. 3 topik ni dah habis. So tinggal lagi berapa? Okey, cuba tengok yang membatalkan jaminan. Terjumpa tak hadis tu? Okey, nanti saya cari balik ni. Okey, sekarang ni kita nak tengok yang orang yang mengajar kebaikan tadi. Ada sahabat kita kongsikan dekat ruangan chat tu. Cuba kita tengok dekat ruangan chat tu. Ruangan chat Zoom. Okey. Seseorang yang sedang mengajar kebaikan kepada orang lain. Kak Liza kongsikan ni. Sabda Nabi SAW, keutamaan seorang alim ke atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku ke atas seorang yang paling rendah di antara kamu. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi. Ya, hadis ni. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang, bahkan ikan, semuanya berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, betul. Ini tentang menuntut ilmu. Okey. Cuba tak tuan-tuan, Kak Liza kongsikan hadis ni dekat ruangan komen FB ya, kalau sempat. Okey, betul. Inilah dalil dia. Penghuni langit ni maksudnya termasuk para malaikat. Dia akan doakan kalau kita ajar orang dengan kebaikan. Ajar ilmu. Ajar orang. Betulkan dia. Mana yang salah dibetulkan, bagi nasihat dibetulkan. Kita tak rugi apa-apa. Ajar kebaikan, ajar pada anak, ajar pada cucu, ajar pada adik-adik. Semua apa saja kebaikan boleh orang bawa dekat kepada Allah. Penghuni langit dan penghuni bumi, bahkan semut dan lubang dan ikan pun akan mendoakan kita. Sebab tu hidup kita ni memang digalakkan watawasal bil haqq watawasal bil sabr. Okey, lepas tu hadis kedua tu betul. Tepat hadisnya. Hadis yang Nabi naik mimbar, Nabi doa amin, amin, amin. Lepas tu Nabi tanya kenapa? Nabi kata Jibril datang, Jibril doakan. Jibril kata sesiapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tak diampunkan baginya dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam neraka, dijauhkan daripada rahmat Allah. Cuma dia ditambah neraka dan rahmat Allah. Okay, dapat tak? Tapi ini dia masuk tentang bulan Ramadan. Dia ada hadis yang lain. Kalau dia ada mak ayah, kalau Nabi berselawat, kalau disebut nama Nabi tidak didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka mendapat jaminan tu sekejap Orang 11 kali ni nak habis dah. Okey, yang ni. Orang yang membatalkan jaminan. Okey. Orang yang membatalkan jaminan. Ini sebenarnya nota saya yang lama tentang perempuan ni. Lama sangat nota ni. Tahun 20. Tak nota yang mula-mula ni lah. Dia lama dah nota ni. Waktu tu saya mengajar dekat Masjid Al-Mustaqim, Taman Nirwana, tentang tiap-tiap Ahad. Kuliah nota lah, bernota. Tapi ada tambah baik lah. Okey. Masjid Al-Mustaqim, Ustaz? Ya, tapi dah tak mengajar dah sekarang. Dekat dengan rumah saya tu. Ya. Yeah. Okey. Orang yang membatal. Okey, jumpa. Saya jumpa. Alhamdulillah hadisnya. Saya mohon maaf ya. Sebab ialah nota lama, jadi tak sempat nak kemas kini. Okey, sebab memang saya mengajar di Masjid Surau pun memang mengajar memberi nota. Lepas tu orang tahu start nota. Kita ni bukan orang alim yang boleh ingat dengan kepala. Kalau tak ada nota, tak boleh mengajar. Okey. Jadi kita tengok. Okey, hadis ni kita nak ambil ni. Orang yang membatalkan jaminan, dapat hadisnya. Alhamdulillah. Okey. Hadis dia
membatal jaminan ni maksud dia orang yang sekejap ya, bagi saya ini sekejap je. Orang yang dia membatalkan membatalkan amanah, membatalkan jaminan keamanan. Okey. 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 Membatalkan jaminan ni dia seperti ini. Dia macam kita mungkir janji, kita khianati perjanjian sebenarnya. Okey. Contohnya kalau macam kita bagi jaminan, contohnya kita kata macam ada orang-orang kafir kan, ada orang-orang kafir yang dia bukan orang Islam tapi dia menumpang di dalam negara Islam, kita buat MOU, perjanjian dengan dia lah kan, kita akan lindung dia, kita jaga hak dia. Jadi kalau ada orang-orang Islam yang dia langgar perjanjian tersebut dengan dia membunuh orang kafir itu ke menganiaya orang kafir tadi, maka ia termasuk di dalam hadis yang mendapat doa laknat daripada para malaikah. Itu maksud orang yang membatalkan jaminan. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Nabi pun, Nabi tak mengaku umatnya jika kita membunuh kafir, orang yang di bawah perlindungan agama Islam. Ataupun umum batalkan jaminan dia yang tu ke hadis dia Ustaz? Sat. Tengok dia lah. Yang tu ke? Sekejap. Okey. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan jaminan kaum muslimin itu satu yang dilakukan oleh pada dendam. Siapa yang membatalkan jaminan maka ia mendapat laknat daripada Allah, para malaikat semuanya. Ya betul. Hadis tu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ni hadis dia. Sebab tu agama Islam ni agama yang tidak langgar perjanjian. Kalau kita baca dalam sejarah dalam sejarah hidup Nabi, Nabi tepati semua perjanjian. Tetapi yang melanggar perjanjian itu adalah orang Yahudi. Kan, perjanjian yang penting macam perjanjian di Hudaybiyah, daripada Sulh Hudaybiyah, Nabi tak batalkan. Nabi umat Islam yang paling menepati janji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang Yahudi ni kalau berjanji tak pernah ditepati. Sebab itu dalam sejarah hidup Nabi yang selalu yang pecah, yang akan memutuskan, yang khianat dalam perjanjian ni adalah orang Yahudi, orang munafik. Sebab itu kita tak dibenarkan dalam agama membatalkan perjanjian secara salah. Tapi kalau persetujuan tu itu masuk dalam bab yang lain. Jadi berdasarkan pada jam 3.30 ni, maknanya Alhamdulillah kita dah selesai dah tajuk mengenali makhluk yang bersayap selama 25 siri. Jadi siapa-siapa yang ada terlepas, tak sempat nak ikuti, tak apa, nanti boleh lihat pada rakaman yang berada di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Mana-mana nota yang belum saya siapkan, insya-Allah nanti saya bagi saya sedikit waktu bulan Ramadan ni, ada banyak sikit waktu lapangnya, nanti saya ambil waktu untuk membuatkan sedikit nota-notanya, kerana ada banyak tugasan juga di bulan Ramadan ni. Antaranya nak buat beberapa semakkan buku, ada beberapa perkara. Jadi saya tak janji bila nota-nota yang belum pernah saya berikan itu akan saya berikan. Saya tak dapat nak letakkan tarikh yang tertentu. InsyaAllah saya memang ada azam untuk saya menyiapkan, memang ada niat saya yang kuat untuk saya menyiapkan mana-mana bahan yang belum saya siapkan. Lagi pada tajuk apa saja tajuk lah,
yang pernah, yang di bawah bimbingan saya akan sediakan note walaupun tak terperinci tapi note yang ringkas. Okey. Ada sebarang persoalan, pertanyaan sebelum kita tamatkan pengisian kita pada petang ini? Ada apa-apa penambahan? Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ada. Ustaz, saya nak tanya, Okey, silakan Kak. kalau kita ambil wuduk sebelum tidur, lepas tu terbatal, adakah kita disarankan untuk ambil wuduk semula? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua, betul ke kalau kata kita tidur dalam keadaan kita berwuduk, lepas tu kita terjaga, kita boleh berdoa? Ya, betul. Betul. Boleh Tapi berdoa. doa apa Ustaz ya? Apa yang kalau kata terjaga tengah malam tu doa apa ya? Kejap. Doa. Ni. Kalau Kak tengok dekat artikel yang anjuran berwuduk sebelum tidur ni telah dinyatakan di sini. Okey, bahawasanya sekejap. Okey. Apabila seorang Islam dia berwuduk, kemudian dia tidur, kemudian terbatal wuduk sebelum dia tidur, maka sunatlah dia mengulangi wuduknya. Okay, contohnya kita dah tidur, tak sedar, tiba-tiba terjaga, haus, kita nak pergi minum air kan. Maka kita ulangi wuduk kita sekali lagi. Kalau kita sambung tidur, kita tidurlah kat situ. Okay, persoalan yang kedua, apabila kita terjaga ya. Apakah soalan dia? Apabila Ya, kalau terjaga tengah malam, lepas tu katanya kita boleh berdoa, tapi saya tak pasti doa apa yang sepatutnya kita doa masa tu. Oh, dia pertama kau kena bacakan doa sekejap Okay, yang doa tu sebenarnya dia nak dikaitkan dengan zikir tu. Dia ada zikir yang khusus apabila kita terjaga dari tidur tu. Okey, dia kejap. Saya tengokkan dia dekat. Yang ni Ustaz kan? Mana Ustaz, Kak? yang ni kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir sebenarnya ni. Walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Betul. Itu kan? Dia zikir tu. Maksudnya lepas Kak berzikir tu, lepas tu nak doa, wuduk dia mustajab. Dia dekat ni sekejap. Okay. Lepas kita zikir tu kita baca Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Itu doa lah, doa minta pengampunan. Jadi soalan tadi itu nak baca doa apa? Doa minta keampunan. Okey. Nampak tak saya bentangkan doa nota ni, PowerPoint ni. Okey, doa. Ni doa dia. Nampak tak tajuk zikir ketika tidur tu? Okey, nampak Ustaz. Zikir ni, ini kalau kita kejap. Allah. Oh bukan, ni sebelum tidur. Dia ada doa yang ketika dia terjaga daripada tidur. Kak Liza ambil pada mana tadi tu Kak doa tu? Ni dalam buku Hisnul Muslim dan buku yang mungkin tulis tu. Betul. Buku tu. Dia ada tak artikel tajuk tu? Dia doa tu. Maksudnya dia dekat doa dia doa dalam sekali dengan ketika kita nak tidur, terjaga. kemudian dia akan masukkan doa ketika terjaga tengah malam. Ya, doa yang kita terjaga tengah malam tu Kak kena baca yang zikir kalimah la ilaha illallah. Ya. Dia kalimah tahlil tu. Lepas tu doalah dengan apa saja. Tak mesti kita kena solat. Tak mestinya kita kena solat. Boleh doa dekat situ. Zikir tu. Sekejap, saya tengokkan dekat tahlil kalimah. Okey. Jadi jawapan dia puan ada puan kat situ. Tapi kena carikan di situ. Okey, ada pertanyaan yang lain? Itu ke soalan puan kan? Tetapi syaratnya kena ada wuduk lah ya. Wuduk tu sebaik-baiknya ambil.
Taklah maksud saya kalau terjaga tengah malam tu maksudnya kita pun tak pasti yang kita masih berwuduk ataupun tak kan. Kita dah tertidur tu macam batal lah wuduk kan. Ya. Tapi paling elok apa pun wuduk dulu, kemudian kita zikir kalimah syahadah tu, kalimah tahlil tu, la ilaha illallah tu. Dia ada panjang lagi sikit lah, cuma doa dia yang ni ada pun saya terletak tempat lain. Okey, saya tunjukkan. Okey, kejap ya, tunjuk yang ni. Okey, ini sebenarnya kita pernah bentangkan waktu kita mengajar tajuk kalimah tahlil bersama Persatuan Wanita Islam Prihatin. Cuba tak tajuk ketika terjaga di waktu malam. Tapi ni bukan gambar saya lah, gambar orang lain ni. Nampak tak nota tu? Nampak Ustaz. Okey, doa dia ni. Nabi kata macam ni. Nabi kata man ta'arra minal layli. Dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dia kena zikir tu dulu. Sebab Nabi kata sesiapa yang terjaga di malam hari lalu dia mengucapkan kalimah tahlil tadi, dia ucap tahmid, dia ucap tasbih, dia takbir, kemudian dia berkata lagi, dia doa, dia kata ya Allah berilah pengampunan kepadaku. Dia boleh baca Allahumma ghfirli astaghfirullah, dia boleh baca doa minta pengampunan. Lepas tu Nabi kata dalam hadis dia yang bermaksud jika dia berdoa nescaya akan dikabulkan doanya. Okey. Tapi jika dia berwuduk lalu dia solat dengan wuduknya, maka solatnya diterima. Kalau yang ni Nabi tak suruh dia solat tapi dia zikir pada terjaga tu, dia terjaga tu, dia baca zikir ni dan dia minta pengampunan kepada Allah, maka doa yang dibaca tu Allah kabulkan. Ada dalam chat Kak dah kongsi Ustaz. Tapi yang tadi hadis riwayat Muslim Ustaz, tapi sama aja. Yalah, ajak Ustaz. Saya tulis sama sekejap. Sekejap yang ni. Punya rasa. Betul lah tu. Betul tu. Betul. Ya, betul lah. Riwayat Muslim. Saya tulis riwayat Ustaz, apa tu? dalam nota Fadail A'mal dia Ustaz kan? Ada dekat tajuk kalimah tahlil. Kalimah tahlil. Dia punya tajuk kat sini. Ya. Ni kita dah belajar dengan satu wanita lah ni. Ni. Tajuk kalimah tahlil. Okey. Ada soalan lain ke yang boleh kita juga sebenarnya pada soalan tu sebenarnya banyak bagi maklumat. Okey. Ada? Kalau tiada apa-apa lagi, saya selaku pembimbing dalam modul ataupun dalam tajuk mengenali para malaikat ini, kalau ada kekurangan kelemahan, saya menyusun 10 jari, memohon ampun maaf atas segala kelemahan kekurangan. Jika ada kesalahan saya dalam menyampaikan maklumat, sama ada berkenaan dengan ayat Quran, dengan hadis, kalau ada mana-mana hadis yang saya tersalah sebut, kalau hadis itu lemah, saya kata dia kuat ataupun sebagainya, kalau ada tolong maklumkan supaya kita boleh memberikan maklumat yang tepat kepada pendengar-pendengar kita, pada orang yang nak belajar. Kerana kita akan menanggung segala apa yang kita sampaikan ini. Jika tidak benar, maka ia satu tanggungjawab yang sangat berat. Bagi saya topik ni topik yang amat interesting, yang jarang-jarang dibincangkan. Oh ya. Pasal malaikat-malaikat ni bagus sangat bagi saya. Wa antum fadaya. Semua itu tanggungjawab kita lah untuk kita belajar tentang rukun iman. Baik. Jadi kita tangguhkan pengisian kita, maknanya tajuk malaikat ni hari ini kita khatamkan.
Kalau hari semalam, malam semalam kita dah khatamkan kisah Nabi Musa, siri yang ke-40. Pada petang ini Allah memberikan kita peluang untuk sama-sama kita timba ilmu. Jadi kita sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.